Dan seterusnya tuan, ayat yang ke-6. Dalam ayat yang ke-6 Allah menyatakan, yauma idzin yasturun nasu ashtatan liyuraw a'malahum. Pada hari berkenaan manusia bangun keluar beramai-ramai dari kubur mereka untuk diperlihatkan balasan amalan masing-masing. Tengok cerita P.Ramlee ya. P.Ramlee dia adaptasikan daripada ayat Quran. Tuan perasan cerita apa? Ada tu kan? Cerita apa? Pendekar punya lapuk kan? Waktu dia kata, kau main kasar ya, hantu gigi. Bawa keluar gigi, pen, tuan, hantu keluar pada kubur. Tapi dia buat cerita tu cerita, dia bukan adaptasi dari cerita ni pun. Tapi tuan nak tengok macam mana P.Ramlee punya akal ni. Dia keluar mai dia menari pula, menari Hawaii pula. Dan tu bukan dia. Jangan duk bayang lah. Orang keluar pada kubur esok ni lepas pada hari kiamat, tiupan sangkakala kedua, bangkit dia jadi dari Hawaii tu. Tak kena. Tu bukan dia. Tapi cerita dia ialah akan bangkit. Dan orang yang paling awal bangun siapa dia? Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi akan bangun dulu tuan-tuan, mengusap pasir di atas kepala baginda, dan bangunlah Nabi sebagai ana sayyidul ahlil jannah. Aku adalah ketua penghulu bagi segala ahli syurga. Wala fakhar, dan aku tidak pernah sombong. Nabi kata, bukan sombong nak abang kata semua orang. Kemudian tuan-tuan, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Maka barang siapa yang membuat amalan mithqala, walaupun sebesar, mithqal artinya tuan, timbangan, zarrah, timbangan sebesar zarrah. Ulama bahas zarrah tuan-tuan. Zarrah ni tuan-tuan, walaupun sebesar atom lah kot, tapi ada kecil daripada atom tak? Kalau kata falsafah Islamiah, kalau bidang falsafah Islamiah, dia kata ada. Dia panggil kecil daripada, kalau kecil daripada atom, dia panggil jauhar firrid. Belahan lagi kecil lagi. Kalau ulama falsafah dia kata apa? Kalau Al-Quran kata mithqala dzarratin khairan yarah, artinya kebaikan kamu buat itu walaupun sebesar jauhar firrid yang tak nampak dengan mata kasar sekalipun, kamu akan masuk syurga. Kamu masuk syurga. Takkan tuan-tuan seorang yang beriman, yang jaga kalimah la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah, sepanjang hayat dia satu kali pun tak pernah buat baik? Tuan-tuan nampak tak? Ni ayat ni nak cerita apa? Berita gembira kepada orang yang jaga kalimah la ilaha illallah. Dia jaga kalimah la ilaha illallah, dia jaga sungguh-sungguh. Dia tarak main-main nak main saat murtad, saat patah balik, saat murtad, saat patah balik. Apa yang saya nak abang tuan-tuan ni? Tentang apa? Tentang kita ni tuan-tuan, kadang-kadang hidayah Allah Ta'ala ni orang Islam pun kena ada. Orang Islam pun kena ada. Kita duk kata orang bukan Islam ya, orang Islam kena ada. Kena ada. Terlepas merata kadang-kadang sembahyang tentu ada. Tapi mai hidayah Allah, dia kata saya baru dapat hidayah. Orang Islam. Jangan ingat kita tak ada hidayah tuan-tuan. Baik, akhir sekali, wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Barang siapa yang mengerjakan kejahatan walaupun seberat zarah, nescaya dia akan dibalas dengan balasannya. Tuan-tuan, takkanlah hidup seseorang itu yang kata tadi baik itu, yang kata orang beriman, beramal soleh, ada syahadah ni tuan-tuan. Masih lupa nak bang. Saya abang dekat dia, doktor tahu kan syurga neraka ni kan? Dia kata tahu. Saya faham syurga neraka dengan agama saya lah ustaz. Kata betul. Saya pun faham dengan agama saya.
Tapi saya faham doktor, yang kita ni, agama kita ni, agama Islam ni, kita buat baik lagu mana pun, kalau tidak lagi kenal Allah Ta'ala, doktor boleh sebut doktor tak kenal, susah juga. Doktor kena ada pegangan doktor dengan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Saya duk tunggu yang tu lah, dia kata. Tuan-tuan, dia baik sungguh, dia baik sungguh. Ada orang dia bukan Melayu, bukan Siam Kedah ni. Orang bagi kat dia Quran, orang dia pergi ke Kelantan pergi buat penyelidikan. Orang bagi dekat dia sejadah dengan Quran. Dia bagi, dia pun ambil, dia pun balik. Dia balik sampai sekat nak masuk kereta. Penganjur tu main balik. Doktor minta maaf doktor, saya nak tukar mendaling. Tapi siapa nak tukar? Dia kata, saya tak tahu doktor, minta maaf doktor. Tak tahu apa? Saya tak tahu doktor ni doktor bukan Islam. Tak apalah. Kok hang bagi kat saya ni, saya dapat hidayah.